سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 33, baris yang ke-9 daripada atas. Baris yang ke-9 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Satu, pertama daripada dua qaul, dua pandangan ulama berkaitan dengan sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah, kaunuhu qadiran sampailah kepada kaunuhu mutakalliman. Sifat maknawiyah yang 7. Di sisi ahli sunnah wal jamaah khilaf, bersisih pandangan di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah kepada dua kaul, dua pandangan. Ini pertama daripada dua pandangan, sifat maknawiyah yang tidak lebih atas ma'ani, hanya amrun i'tibariyun. Apa amrun i'tibariyun? Erti kepada amrun i'tibariyun, perkara yang sabit, perkara yang tetap pada fikiran jua, pada zihin, pada fikiran, tetapi dan tidak dapat dilihat dengan mata. Itu amrun i'tibari, iaitu qaul yang pertama ni, qaul pandangan ulama yang menafikan ahwal, yang menafikan sifat kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Yang mana kaunuhu qadiran sampai kaum mutakalliman ni dipanggil sifat ahwal, hal, satu sifat, satu kelakuan yang menengahi antara ada dengan tak ada. Ni banyak istilah di sini, kita akan ambil satu-satu nanti. Inilah qaul yang pertama, qaul pandangan yang rajih. Itu bahasa Arab lah kita, yang kuat dalil. Lawan dia marjuh, yang tidak kuat dalil. Rajih, qaul yang kuat dalil. Kadang-kadang ditulis dalam Rumi tu, qaul yang rajih, R-O-J-I-H, rajih. Kenapa? Qaul yang kuat dalil. Ialah qaul yang pertama yang rajih ni, yang kuat dalil, qaul Imam Asy'ari. Qaul Imam Asy'ari. Kemudian qaul yang kedua tu di bawah, qaul Imamul Haramain, dan juga qaul Imam Maturidi. Sebab kita maklum di kalangan ulama ahli sunnah jemaah pecah kepada dua mazhab, dua aliran. Mazhab Asy'ari
dan mazhab Maturidi. Dipanggil mazhab Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah, dan juga mazhab Maturidiyah. Kita mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu dari sudut ilmu fiqh. Pada ni dari sudut ilmu fiqh. Di mazhab ni jalanan lah. Mazhab bahasa Arab. Kalau kita gak jalanan. Jalanan yang diasaskan oleh Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Itu mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Itu fiqh. Adapun mazhab dalam ilmu tauhid pecah kepada dua, mazhab Imam Asy'ari dan juga mazhab Imam Maturidi. Kalau kita pergi mazhab dalam tasawuf pula, mazhab Imam Ghazali, mazhab Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi, mazhab Imam Abul Hasan Asy-Syazili. Itu hak tasawuf pula. Tapi tempat kita ni gak, kalau sebut secara rasmi ke begitulah. Tauhid jalanan Imam Asy'ari, fiqh jalanan Imam Syafi'i, tasawuf jalanan Imam Ghazali. Kita masyhur gitu tempat kita. Tauhid jalanan Imam Asy'ari, fiqh jalanan Imam Syafi'i, tasawuf jalanan Imam Ghazali. Yang mana jalanan tauhid ni Asy'ari dengan Maturidi itu jalanan ulama khalaf, ulama kemudian. Adapun hak Ahlussunnah wal Jamaah jalanan ulama salaf, hak tu pembicaraan di awal Islam. Jadi akidah Imam Syafi'i kita akidah mazhab salaf pada ni. Tapi daripada salaf ni turun kepada khalaf, hak khalaf ni sampai kepada kita jalanan Imam Asy'ari, jalanan Imam Maturidi, hak siapa kita. Pada ni. Kenapa tidak berakidah dengan akidah Imam Syafi'i? Dah kalau fiqh ambil fiqh Imam Syafi'i, akidah ambil akidah Imam Syafi'i lah. Jadi kita fiqh bermazhab Syafi'i sebab yang sampai kepada kita tu hak salsilah hak Imam Syafi'i. Tapi tauhid siapa kita ni hak salsilah Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi. Imam Asy'ari Maturidi ni salsilah dianya sampailah kepada mazhab salaf termasuk Imam Syafi'i. Mana ni? Kenapa pula kita fiqh bermazhab Syafi'i? Syafi'i ni tabi' tabi'in. Pada Syafi'i tabi' tabi'in. Pada tabi' tabi'in. Tabi'in mereka yang sempat dengan sahabat. Contohnya Imam Hanafi. Adapun Imam Syafi'i kita lahir pada tahun 150 Hijri. Sahabat sudah tak ada dah. Pada ni, sahabat sudah tak ada. Jadi Imam Syafi'i kita berjumpa dengan tabi'in. Jadi Imam Syafi'i dia panggil tabi' tabi'in. Imam Hanafi sempat dengan sahabat. Imam Hanafi panggil tabi'in. Kenapa kita bermazhab Imam Syafi'i? Kenapa tidak bermazhab mazhab tabi'in? Banyak mazhab tabi'in. Kenapa tidak bermazhab dengan mazhab sahabah? Sebab banyak mazhab sahabah dalam bab fiqh. Dah siapa kita hak mazhab Syafi'i, kita ambil mazhab Syafi'i lah. Tapi mazhab Syafi'i pun Imam Syafi'i berguru dengan tabi'in. Tabi'in berguru dengan sahabah. Sahabah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tauhid sampai kepada kita Imam Asy'ari. Imam Asy'ari ni dia berguru dengan ulama-ulama salaf sampai kepada sahabat, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitulah. Pada ni. Sebab di awal Islam dalam bab usuluddin tauhid ni
Clear. Maknanya tak ada banyak pembicaraan sebab clear, solid. Di awal Islam, dalam bab pegangan ni solid. Yang ada timbul perselisihan, yang tak sama pandangan bahkan di kalangan sahabat sendiri dalam bab furung agama, cabang agama. Dah ni. Dalam bab pekoh-pekoh tu ada khilaf. Ada perbezaan. Adapun dalam bab akidah disolid. Pada masa Nabi saya duk ceritalah. Pada masa Khulafaur Rasyidin pun solid. Kalau berselisih pun berselisih dalam bab furung agama. Tak timbul dalam bab i'tiqad, dalam bab pegangan. Daripada Khalifah Ur-Rasyidin sampailah kepada Khalifah Bani Umayyah, sampai ada Khalifah Bani Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah ni lah jadi banyaknya pemerintah Islam bertambah luas dah masa tu. Keluarlah bagai-bagai aliran. Maka Imam Asy'ari, Imam Maturidi lah yang yang mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka timbulnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Kenapa tidak timbul Imam Syafi'i? Pada masa 3 kurun yang pertama dipanggil Ad-Dahuruz Zahabi, dipanggil pusingan keemasan. 3 kurun yang pertama yang diaku oleh Nabi. Nabi kata afdalul qurun qarni. Selebih-lebih kurun Nabi kata kurun aku. Summal lazina yalunahum, kemudian kurun yang mengiringi kurun aku. Summal lazina yalunahum, kemudian kurun yang mengiringi kurun yang mengiringi aku. Jadi mana? Kurun yang pertama, yang kedua, yang ketiga, 300 tahun yang pertama. Ini pusingan dipanggil Ad-Dauruz Zahabi, pusingan keemasan. Imam Asy'ari kita ni kurun yang keempat. Itu baru timbul dalam bab pegangan. Ketimbul bab pegangan, maka dipertahankan oleh Imam Asy'ari, Imam Maturidi susunan Allah, dan diikuti oleh imam-imam muktabar yang lain. Imam-imam ni menjadi ketua mengapalai ni bukan mereka yang isytihar mereka. Faham tak ni? Bukan mereka yang kalau sekarang ni daftar tau. Daftar di itulah hak benar. Pertubuhan apa ni? Hak apa ni? Hak daftar ROS. Bukan ni. Termasuk Imam Hanafi ke, Imam Maliki ke, Imam Syafi'i ke, tetapi mereka ni diikuti oleh imam-imam muktabar yang lain, maka terangkat mereka. Tu sahaja. Bukan mereka yang mengangkat diri mereka, akulah Imam Syafi'i. Bukan. Sama juga dengan Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Pada masa tu Imam Asy'ari mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di kurun yang keempat tu. Maka diikuti oleh imam-imam muktabar yang lain, maka terangkatlah. Jadi timbul mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi. Dia gitu. Faham tak ni? Sebab kadang-kadang ada juga orang duduk nak mengelirukan kita. Kamu ni tauhid Imam Asy'ari. Pakailah tauhid Imam Syafi'i. Dah kalau pekoh Imam Syafi'i. Masalahnya hak silsilah sampai kepada kita adalah sampai kepada Imam Asy'ari. Faham tak ni? Kita bacalah hak kitab tauhid Imam Syafi'i. Tauhid tak boleh membaca sendiri, berguru. Faham tak ni? Berguru. Orang sekarang jangan main. Kalau kitab fiqh, kitab mereka ambil. Mereka berguru dengan siapa? Mereka membaca sendiri. Kita tak. Sampai kepada kita fiqh mana ni? Silsilahnya mana? Tu kita ambil. Silsilah sampai ke kita ada sampai kepada Minhajut Talibin. Kita ambil jalan sampai Minhajut Talibin hak Imam Nawawi. Pergi kepada Tuhfah Ibnu Hajar, Nihayah hak Syekh Ramli, Murni Muhtaj hak Syekh Khatib Syurbini. Hak sampai kita hak jalanan tu. Jadi kita ngajak kitab tu je lah. Sampai kepada Minhajut Talibin. Tapi silsilahnya sampai kepada kitab Dah, kita mengajar ni dia nak pergi lopak. Kitab ni hak membaca sendiri, tak boleh pakai ni. Tauhid ni nak ambil ni hak jalanan salah, nak lopak. Tambah ni hak khalaf Asy'ari Maturidi. Tapi ambil jalan mana tu? Membaca sendiri, tidak ada silsilah.
Maka adakah mereka memahami apa yang sebagai yang dipahami oleh imam-imam muktabar, Imam Syafi'i contoh dalam bab akidah? Mereka tidak memahami sebab mereka membaca sendiri. Jadi kitanya kalau bab tauhid, jalanan Imam Asy'ari dan jalanan Imam Maturidi. Jalanan mazhab Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah dan jalanan Maturidiyah. Jadi qaul yang pertama ni adalah jalanan Imam Asy'ari. Jadi jalanan Imam Asy'ari, sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil 13. Yang kita duk ngaji sifat 20 itu jalanan Imam Maturidi. Di atas siapa kita? Dia biasanya kalau pekoh tu bermazhab Syafi'i, betul lah tauhid jalanan Imam Asy'ari. Tapi kenapa 20? Jadi siapa kita jalanan Imam Maturidi. Dia biasanya kalau tempat tu pekoh bermazhab Hanafi, barulah tauhid jalanan Imam Maturidi. Sebab Imam Maturidi pekohnya adalah bermazhab Hanafi. Imam Asy'ari pekohnya adalah bermazhab Syafi'i. Biasanya kalau tempat tu pekoh bermazhab Syafi'i, tauhidnya mazhab Asy'ari lah. Kita sebut kita tauhid mazhab Asy'ari. Tapi kita ngaji sifat 20. Sifat 20 tu mazhab Maturidi. Kalau mazhab Asy'ari sungguhnya sifat 13. Mana apa ni? Hak siapa kita gitu-gitu kita bawa. Jadi kita berpegang dengan sifat 20. Tapi kalau kata Malaysia ni kalau tauhid Asy'ari, padahal Maturidi 20. Ada ni. Kalau kita bicara bab rukun iman yang ke-6, kalau rukun iman ke-6 kita jalanan Imam Asy'ari lah. Sebab kita biasanya qada dan qadar. Kita jarang qadar dan qada. Kita qada dan qadar. Itu Asy'ari tu. Kalau qadar dan qada Maturidi. Satu ketentuan azali, satu perbuatan Allah. Kalau jalanan Imam Asy'ari, ketentuan azali iradah qada. Perbuatan Allah kudrah qadar. Hal itu biasa gitu. Qada qadar. Itu jalanan Imam Asy'ari. Kalau jalanan Imam Maturidi bukan qada qadar, qadar dan qada. Itu jalanan Imam Maturidi. Pada ni istilah tu lah pegangan sama dari segi panggilan qada qadar ke qadar dan qada. Tapi kalau sebut secara umum kita pekoh bermazhab Syafi'i, tauhid bermazhab Asy'ari, tasawuf bermazhab Imam Ghazali. Ada ni. Tapi terkadang tauhid kita Maturidi, tasawuf kita bermazhab Imam Ghazali. Tapi kitab Imam Ghazali tak pernah belajar pun. Mazhab kat mana dah tahulah. Sama juga pekoh bermazhab Syafi'i. Dah belajar tak kitab pekoh bermazhab Syafi'i? Tak belajar-belajar pun. Lepas tu mazhab Syafi'i kat mana? Itu kira pada sebutan umum gitu je lah. Kalau kita pekoh bermazhab Syafi'i, berapa dah kitab pekoh mazhab Syafi'i yang kita duk mengaji? Tak mengaji pun. Dah kamu duk amal, tengok orang. Mazhab tengok orang. Bukan mazhab Syafi'i. Ngakata je mazhab Syafi'i. Sama juga tasawuf jalanan Imam Ghazali. Kalau jalanan Imam Ghazali kalau bab ilmu nombor 1 lah. Penekanan Imam Ghazali dalam bab ilmu panjang. Pandai ni. Penekanan Imam Ghazali dalam bab ilmu. Kalau buka dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam bab ilmu 7 bab dibicarakan bab ilmu. Habis bicara bab ilmu, masuk bicara bab akidah 4 bab. Tapi bab ilmu 7 bab dan kita Ihya Ulumuddin, penekanan bab ilmu. Dah kita Minhaj sama telah lah akabah ilmu akabah yang pertama tu. Ada ni. Kita Imam Ghazali, kita Arba'in fi Usuluddin. Dia ada 10 bab bicara tauhid, 10 bab bicara pekoh, 10 bab bicara 10 sifat kecelaan, 10 bab membicarakan 10 sifat kepujian. Jadi ada 40 bab. Dipanggil Arba'in fi Usuluddin. Nama kita 40.
Sebab apa? Ada 10 bab akidah, 10 bab fiqh, 10 bab bicara 10 sifat kecelaan, 10 bab pada bicara 10 sifat kepujian. Ni hak Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, hak Tasai Mazali pun tak mengaji, tauhid fiqh pun tak peduli. Tu bukan Imam Ghazali gitu. Tapi cuma kita sebut cara rasmi gitulah. Fiqh bermazhab Syafi'i, tauhid bermazhab Imam Asy'ari, tasawuf bermazhab Imam Ghazali. Jadi hak berkaitan dengan sifat maknawiyah, kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Jadi khilaf di kalangan Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi. Tapi di hadapan pandangan yang kedua diletak kepada pandangan Imamul Haramain, pandangan Imam Sanusi. Tadi letak gitu, tapi hak pandangan sebenarnya pandangan Imam Maturidi. Cuma Imam Maturidi tambah pula dengan sifat-sifat takwin dan idol, kita akan bicara kemudian. Jadi pecah dua pandangan. Hak pandangan pertamanya pandangan Imam Asy'ari. Pandangan pertama ni kaul yang rajih, yang kuat dalil, hak 13 sifat. Jadi sifat makna ni sifat yang tidak lebih atas ma'ani. Tak lebih ni tidak suku, tidak lain-lain dengan sifat ma'ani. Maknawiyah dengan ma'ani ni sama. Padan. Tidak lebih ni makna tidak suku-suku, tidak lain-lain antara maknawiyah dengan ma'ani. Tapi maknawiyah ada 7. Kita ambil satu contoh, kaunuhu qadiran. Ma'ani ada 7. Ingat dah? Kan bukan mengelupah. Salah sebut mengelepah semua. Minggu lepas. Kan dia bagi ni, ada ambil ni jadual dah tu kan. Ada jadual dah tu. Hak minggu lepas. Hak jadual tu. Sifat maknawiyah, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Biar ingat waktunya. Jadi ma'ani 7, kudrah sampai ke kalam. Kita ambil kudrah. Jadi pandangan pertama ni kaunuhu qadiran, tidak lebih daripada kudrah. Tak lebih menapa? Tak suku-suku, tak lain-lain. Pada reti sifat memang sifat lain-lain. Kaunuhu qadiran satu sifat yang lain. Qudrah satu sifat yang lain. Dah kata tak lebih ni, tak suku, tak lain-lain ni, pada reti. Sebab reti dia dekat-dekat dia. Mana? Kalau kata qudrah, kita balik pada qudrah, ma'ani. Qudrah ni sifat yang sedia kala, sifatun qadimatun, sifat yang sedia kala. Kita maklum sifat Allah qadimah belaka, sedia kala belaka. Jadi qudrah sifat yang sedia kala, yang ada di zat Allah. Tu qudrah. Kan ni? Qudrah sifat yang sedia kala, yang ada di zat Allah. Kaunuhu qadiran ni terjemahan dia keadaan Allah yang kuasa. Itu terjemahan. Terjemahan dengan makna balik bahasa daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Itu baru terjemahan. Apa makna? Apa? Maksud tak panggil apa? Dia ada dua sini. Kadang-kadang kita sebut makna-makna belaka. Makna ni ada makna dengan maksud terjemahan. Ada makna dengan maksud apa? Pengertian dia, begitulah. Faham tak ni? Macam ginilah contohnya kidam. Bahasa Arab. Terjemahan dia sedia. Maksud dia tidak ada permulaan bagi ada Allah. Gitu. Kidam bahasa Arab. Diterjemahkan kepada bahasa Melayu sedia. Itu dipanggil terjemah. Apa maksud sedia? Maksud sedia adalah tidak ada permulaan bagi ada Allah. Dia gitu. Jadi kaunuhu qadiran bahasa Arab. Terjemahan bahasa Melayu keadaan Allah yang kuasa.
Apa makna keadaan Allah yang kuasa ni? Maknanya ada kudrah di zat Allah. Mati je. Ada kudrah di zat Allah. Kudrah sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah. Kaunu qadiran maksudnya ada kudrah di zat Allah. Dari segi makna dia bukan sama je. Ini dia berkata tidak lebih, tidak suku pada reti. Dari segi sifat lain-lain, kudrah sifat lain, kaunu qadiran sifat lain, walaupun sifat lain tapi pada reti sama je. Tak lebih pun pada retinya. Tak lebih ni pada reti. Maknawiyah sifat yang tidak lebih atas ma'ani. Mana apa tidak lebih? Tidak lebih pada reti tu. Pada faham sama je. Kudrah sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah. Kaunu qadiran ada kudrah di zat Allah. Tengok. Lain beza. Sama je. Atas pandangan ni lah. Oleh kerana kaunu qadiran ni tak lebih pun pada reti dengan kudrah. Jadi sifat maknawiyah kaunu qadiran ni tak payah bilang suku lah untuk berpegang secara tafsil. Tak payah nah. Makna sama je. Ada ni. Bukan menafikan sifat maknawiyah kaunu qadiran. Itu ijma' ulama. Allah bersifat dengan kaunuhu qadiran. Allah bersifat dengan keadaan Allah yang kuasa. Itu ijma' ulama. Tetapi oleh kerana kaunuhu qadiran dengan kudrah ni sama pada reti, yang nak bilang banyak apa, cukuplah sampai ke kalam. Jadi hak wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsir, secara satu-satu 13. Adapun jalanan hak sifat 20, kaunuhu qadiran ni makna lain langsunglah dengan kudrah. Kudrah sifat yang sedia kala yang di zat Allah. Kaunuhu qadiran atas pandangan yang kedua, kaunuhu qadiran satu sifat yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah Subhanahu wa taala. Tu lain tu. Ada ni. Jadi kaunuhu qadiran, Imam Asy'ari pun sifat Allah, Imam Maturidi pun sifat Allah, tapi makna lain-lain. Imam Asy'ari kaunuhu qadiran ada kudrah di Allah. Hak jalanan sifat 20 kaunuhu qadiran satu sifat yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah. Pada dia. Sebab tu kadang-kadang walaupun kita sebut sifat 20, dan saya biasa mengaji dulu-dulu kapung-kapung pun sebut sifat 20, tapi huraian tak pergi pada sifat 20. Huraian dia pergi kepada jalanan Imam Asy'ari. Sifat yang ke-14 kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang kuasa dengan makna ada kudrah di zat Allah. Dah kena sifat 20 gitu. Itu sifat 13. Tengok. Jadi kita ni bolok ni. Jalanan sifat 13 ke jalanan sifat 20? Jalanan sifat 20. Hurainya sifat 13. Huraian sifat 20 kok. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang kuasa dengan makna satu sifat yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kudrah sifat yang ada. Macam mana sifat kudrah nak ada di zat Allah? Kaunuhu qadiran ni lah seolah-olah sifat lain pula yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah. Dia gitu je. Payah nak faham kita. Yang kita mudah faham, kaunuhu qadiran ada kudrah di zat Allah. Tu sifat 13 tu. Dah itulah hak rajih, hak kuat dalil, hak wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara satu-satu 13. Tapi kita sebut sifat 13, pengong kitanya. Sebab masyhur dengan kita sifat 20.
Pada ni. Masyhur sifat 20. Nama ilmu tauhid. Nama ilmu usuluddin, ilmu kalam. Kadang-kadang ilmu apa awak duk ngaji tu? Ilmu sifat 20. Kitab apa kamu duk ngaji tu? Kitab sifat 20. Masyhur kita dengar 20. Cuba kalau sebut sifat 13. Duk ngaji kitab apa tu? Oh, kitab sifat 13. Oh, 13. Tak sama dengan saya belajar. Awak belajar sifat berapa? 20. Dah 13 awak mana pula? Mana kita masyhur 20. Tapi hak mudah faham kita sifat 13 dan orang kita ramai bawa sifat 20 tapi hurainya tak betul. Tak betul dengan jalanan sifat 20. Tapi di hurai tu dengan jalanan sifat 13. Jadi kalau kaunuhu qadiran dengan makna ada kudrah di zat Allah, apa beza dengan kudrah? Sifat makna. Apa beza? Kudrah sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang kuasa dengan makna ada kudrah di zat Allah. Apa beza? Tak ada beza, sama je. Tak lebih pun. Tak lebih mana pun ni, tak lebih pada reti, pada faham. Sama je pada reti. Walaupun sifat lain-lain. Tak ada ni. Walaupun maksud lain-lain. Tapi retinya sama. Dah reti sama, kenapa nak banyak-banyak? Cukup dah sampai ke sifat kalam. Cukup dah sampai ke sifat kalam. Lepas tu sifat kaunuhu qadiran tu, tu jalanan sifat 13 berpegang secara ijmal, secara kasar. Kaunuhu qadiran adalah sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajib tak berpegang secara tafsir kaunuhu qadiran? Tak wajib. Sebab apa? Sebab makna kaunuhu qadiran dekat-dekat saja dengan makna sifat qudrah. Ini jalanan yang pertama. Jadi jalan yang pertama ni kaunuhu qadiran sifat Allah, tapi tak lebih atas makni. Sifat apa dia panggil? Hanya amrun i'tibari. Tu bahasa Arab. Amrun i'tibari. Apa dia amrun i'tibari? Arti perkara yang sabit, perkara yang tetap pada fikiran jua. Kita faham. Ada kudrah di zat Allah, kita faham. Dan tidak dapat dilihat dengan mata. Boleh tak nak tengok sifat kaunuhu qadiran? Tak ada tengok. Tapi kita reti sahaja. Apa retinya? Ada kudrah di zat Allah. Adapun sifat kudrah ni sifat yang ada, kita boleh lihat. Kalau Allah buka hijab, Allah buka dinding antara kita dengan Allah. Sebab selain daripada kita dapat melihat zat Allah, diri Allah yang ada di hari akhir dalam syurga, kita dapat melihat juga sifat kudrah, sifat iradah sampai ke sifat kalam. Sebab itu sifat yang ada. Maka kita boleh lihat jikalau Tuhan beri lihat. Di hari akhirah boleh tak nak tengok sifat kaunuhu qadiran? Tak boleh tengok. Sebab itu sifat yang amrun i'tibari. Hak bahasa reti sahaja. Reti di fikiran. Nak tengok boleh ke tak? Tak ada nak tengoknya. Dia panggil amrun i'tibari. Kan? Kita nak buat misal amrun i'tibari boleh. Tapi orang kita ni dia tak berapa nak boleh turut mana. Hak misal amrun i'tibari. Kalau hak sifat makhluk, amrun i'tibari. Amrun i'tibari hak perkara yang bangsa kira-kira. I'tibar. Amrun tu perkara. Faham tak ni? I'tibari ni hak bangsa kira-kira. Bangsa kira-kira. Ni kira gini, gini. Kira-kira je. Ada ke tak? Tak ada perkara tu. Kira-kira saja. Kalau misal pada makhluk, tapi orang kita ni nak turun. Dia letak kepada bukan amrun i'tibari. Dia benda tu ada, sifat tu ada. Sifat yang ada putih, hitam, tu sifat ma'ani, sifat yang ada. Ada ni. Sifat ma'ani makhluk lah. Kudrah iradah sifat ma'ani Tuhan.
Putih hitam ni sifat ma'ani makhluk, sifat yang ada. Putih hitam ada lah. Tak ada dia. Putih hitam ada. Mana hak sifat amrun iktibari? Besar, kecil, panjang, pendek, bulat, lepek, empat persegi. Itu amrun iktibari lah tu. Mana besar kecil sifat yang ada tu, nampak tu besar gemuk tu. Pada ni kecil kuruh tu nampak tu. Dok, itu amrun iktibari, bukan benda yang ada. Yang kita lihat tu zat, diri. Diri hok pesen tu panggil besar. Diri hok pesen tu panggil gemuk. Diri hok pesen tu panggil kecil. Diri hok pesen tu panggil kuruh. Tu amrun iktibari, bukan sifat yang ada. Payah kita nak turut. Kita kata ada semacam. Ada yang gemuk, apa tak ada? Tak, tak panggil ada. Ke panggil ada, gemuk tu ada. Sebab tu kita, dia kalau putih hitam ada ke tak ada? Pada ni, kalau macam amrun iktibari, sungguh ke tak? Dia kira tu. Sungguh ke dia gemuk? Tak slim. Kita tengok gitu kan. Ke kita tanya, ada tak gemuk dia? Kita tanya tak, gemuk dia tu, sifat gemuk dia tu, ada ke tak ada sifat gemuk dia? Ada tanya perkataan kita gitu. Kita tanya, sungguh ke tak dia bersifat dengan sifat gemuk? Sungguh. Terjumpa dia sungguh dia gemuk. Sungguh. Kita tak kata ada. Sebab apa? Sebab gemuk bukan ada. Amrun iktibari je. Kita berkata sungguh. Ataupun tak gemuk-gemuk mana gemuk, seling macam biasa lah. Mana ni? Pada mayok ni kita hari ni. Dia kalau sifat tu ada, lawan dia tak ada. Pada ni. Ada tenaga. Sebab tenaga kudrah ni sifat yang ada. Tak ada tenaga sekarang ni. Tu pada ni. Ni kudrah di kita ni, sifat ma'ani lah sifat yang ada. Kita pun akan kata ada tenaga, tak ada tenaga. Ada gemuk, tak ada gemuk gitu. Dok, kita tak kata ada tak ada gemuk. Sungguh gemuk dengan dok gemuk. Ada tenaga dengan tak ada tenaga. Apa beza tenaga dengan gemuk? Tenaga sifat yang ada di zat kita, di tubuh kita. Gemuk amrun iktibari. Mana amrun iktibari ni sabit pada fikiran. Kita fahamlah pesen tu gemuk. Tapi tak dapat dilihat dengan mata. Kalau kita melihat tu adalah zat tubuh seseorang. Kan? Payah sikit orang kita nak turut. Biasa gitulah. Kalau sebut kata besar, kecil, gemuk, kuruh, panjang, pendek, bulat, lepek, empat persegi, itu amrun iktibari. Sabit di fikiran akal, di zihin kita adalah. Tapi boleh tengok tak bulat? Tak boleh tengok bulat. Tu bola tu. Hak kita boleh tengoknya apa? Zat bola daripada getah. Hak kita boleh tengoknya apa? Warna bola hitam putih tu. Hitam putih tau. Ada macam-macam warna bola. Warna bola kita dapat tengok. Mana ni? Bola ada, tak ada. Putih, hitam samalah sifat yang ada. Ada ke tak ada? Bulat, apa kalau tak ada angin tu lepek. Tak ada angin tu apa? Lepek. Kalau tak ada angin tu lah lepek ke apa? Lepek. Bola kan sebelum kita pam tu kan dia lenyek ke apa? Duduk gitu tu. Ada ni. Lepek tu bukan sifat yang ada. Amrun iktibari. Kita pun masukkan angin, kita pam. Dia pun jadi bulat. Kita kenal lah pesen tu rupa di fikiran akal bulat sifat dia. Tapi ada ke tak? Tak ada. Cuma reti saja, tak boleh tengok. Yang kita tengok adalah zat bola. Yang kita tengok adalah warna bola. Bulat amrun iktibari, perkara yang bahasa kira-kira saja, reti di akal, fikiran, tapi benda tu bukan benda yang dapat dilihat sebab amrun iktibari bukan benda yang ada. Kan?
Di payah-payah kita hok amrul i'tibari nak kata bukan benda yang ada, payah-payah kita payah nak teruk. Tapi kalau kita cakap sungguh ke dok, kita tu cakap sungguh ke dok. Kalau perkara yang ada ke tak dok, ada ke tak ada. Tadilah tenaga ada, tenaga tak dok dah sekarang ni. Semua orang lain kena buat belaka dah tak dok dah tenaga. Sebab apa? Sebab kudrah tenaga ni sifat yang ada yang Tuhan letak di tubuh kita. Ada pun besar kecil bulat lepek, benda ni gemuk kurus, sungguh dengan dok. Sungguh dengan dok. Sebab apa? Sebab bukan benda ada, kata sungguh je lah, dok je lah. Gitu. Dia panggil amrun i'tibari. Jadi atas jalanan sifat 13, kaunuhu qadiran dipanggil amrun i'tibari. Sifat yang bahasa kira-kira, yang sabit pada fikiran akal. Apa dia? Ada kudrah di zat Allah. Faham? Sebab maksud kaunuhu qadiran ada kudrah di zat Allah. Ada tak fikiran akal kita? Faham tak? Faham. Boleh tengok tak ada kudrah di zat Allah? Sifat tu kaunuhu qadiran tak boleh tengok. Tapi kalau sifat kudrah boleh tengok. Di hari akhirat dalam syurga, selain dapat boleh melihat zat Allah yang ada, boleh melihat sifat kudrah iradah sampai ke kalam sifat mana yang ada. Ini boleh tengok. Allah bersifat kaunuhu qadiran. Boleh tak nak tengok sifat kaunuhu qadiran? Tak boleh. Sebab apa? Bukan sifat yang ada. Cuma amrul i'tibari, getilah sabit di fikiran akal. Kaunuhu qadiran ada kudrah di zat Allah. Kita faham. Tapi boleh tengok tak boleh tengok kaunuhu qadiran. Sebab apa? Bukan sifat yang ada, hanya amrul i'tibari. Macam mana? Sekodor-sekodor lah. Sekodor-sekodor. Tapi kalau pergi mana-mana pun buat misal amrul i'tibari, besar kecil, gemuk kurus itu, pengong. Bulat tu bukan sifat yang ada. Yang kita duk tengok tu, yang budak duk sepak tu, kita tengok tu zat bola. Hak budak duk sepak tu zat bola. Tapi rupa pesen tu ni ada kita sabit di akal kita, bulat nama kita. Ada tak bulat? Tu bahasa geti sahaja, amrun i'tibari. Kalau kudrah dipanggil wujudi, sifat yang ada. Wujudi sifat yang ada. Kalau kaunuhu qadiran, amrun i'tibari, sifat yang bahasa kira-kira. Mana apa? Geti-geti lah. Ada kudrah di zat Allah. Kita geti. Boleh tengok tak kaunuhu qadiran dengan maksud ada kudrah? Tak boleh tengok, bukan sifat yang ada. Cuma amrun i'tibari, hak bahasa geti sahaja. Mana? Iaitu kaul yang pertama ni, kaul ulama, pandangan ulama yang menafikan ahwal. Allah lah, kita ni kena masuk kelas bahasa Arab. Kena masuk kelas bahasa Arab. Ahwal tu jamak. Kalau satu dipanggil halun, ahwalun. Hal, ahwal itu kaunuhu qadiran atas jalanan sifat 20. Ada ni. Kaunuhu qadiran sifat Allah atas jalan sifat 13, kaunuhu qadiran amrun i'tibari. Kaunuhu qadiran sifat Allah atas jalan sifat 20 dipanggil ahwal. Kan? Ni dia kena ada catatan-catatan. Ini semua pembahagian fardu kifayah belaka. Fardu kifayah.
Jadi ahwal, halun, ahwalun. Terjemahan dia satu kelakuan. Kita nak sebut satu sifat pun boleh lah. Satu kelakuan yang menengahi antara ada dengan tak ada. Satu perkara pula. Nak kata ada, macam sifat kudrah, tak boleh. Nak kata tak ada, macam sifat kidam bakak, tak boleh. Duk tengah antara ada dengan tak ada. Ada pula sifat duk tengah gitu. Ada lah. Mana? Sifat hal, ahwal, kaunhu qadiran, atas jalanan sifat 20. Ambil kan? Kita nak sifat 20 kan? Kalau jalanan sifat 13, kaunhu qadiran, amrun iktibari, perkara yang bahasa reti di akal juga. Apa makna kaunhu qadiran? Ada kudrah di zat Allah. Tu amrun iktibari. Tapi kalau kita pergi kepada sifat 20, kaunuhu qadiran, sifat Allah. Sifat apa tu? Sifat ahwal, sifat hal. Satu sifat yang menengahi antara ada dengan tak ada. Kaunuhu qadiran, nak kata ada yang boleh dilihat, tak boleh. Nak kata tak ada, tak boleh. Menengahi, tengah dia kata. Tu ahwal. Satu hal, satu kelakuan yang menengahi antara ada dengan tak ada. Apa dia ahwal ni? Kaunu qadirah, satu sifat yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah. Ni hak sifat 20. Hak ni hak sifat 13, ulama ni menafikan ahwal. Tak ada sifat ahwal, tak ada. Tak ada. Dah kaunu qadirah, amrun iktibari. Dah kalau sifat ahwal macam mana? Kaunu qadirah atas maksud ada satu sifat yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah. Tu ahwal. Atas jalanan sifat 20. Begini. Kalau kita pergi kepada pecahan sifat 20, sifat wujud, sifat wujud ni secara fardu kifayah lah. Sifat wujud, satu pandang kata amru iktibari, satu pandang kata ahwal. Pada ni sama dengan kaunu qadirah. Sifat 13 kata iktibari, sifat 20 kata sifat hal. Wujud sama juga. Wujud sama. Satu pandang kata sifat wujud, sifat amru iktibari. Ada ni. Satu pandang kata sifat wujud, sifat hal. Kemudian kidam bakok sampai ke wahdaniyah, dipanggil sifat salbiyah. Itu panggil sifat adamiyun. Tak ada langsung sifat tu. Tak ada. Tak ada. Sifat kidam bakok bukan amrun iktibari. Tak ada. Apa makna tak ada? Allah tidak bersifat sifat kidam bakok. Kalau tidak berpegang Allah bersifat kidam bakok, tak sah iman. Allah bersifat dengan sifat kidam bakok, tapi diri sifat kidam bakok tak ada. Cuma kita reti zat yang tak ada permulaan bersifat dengan sifat kidam. Zat yang tidak ada kesudahan bersifat dengan sifat bakok. Diri kidam bakok memang adamiyun, tak ada. Pada ni amrun iktibari ni tinggi sikit. Bukan tak ada langsung macam sifat adami. Kidam bakok tak ada langsung. Tak ada. Cuma satu sifat yang nak erti dia terjemuh dengan dok. Dok macam mana? Kidam tidak ada awal. Tu sifat adami tu. Kita erti kau tu. Bakok tidak ada akhir. Tu dia panggil sifat salbi. Ingat kita bicara dahulu. Tapi diri sifat kidam bakok tak ada. Dipanggil sifat adami. Macam kita contoh kita. Contoh kita. Zat ada. Sifat apa yang ada? Sifat kudrah ada. Tenaga kita rasa ada. Apa sifat yang ada di kita? Warna kulit tu sifat yang ada. Warna kulit, apa dia panggil? Putih, hitam, kuning, begitulah. Warna kulit tu sifat yang ada. Warna kulit tu sifat yang ada.
Kemudian apabila kita ada sifat kudrah, dia kena ada satu sifat pula yang melekatkan sifat kudrah di zat kita. Kaunuhu qadiran atau ahwal. Menengahi antara ada dengan tak ada. Kemudian kita ni kekal. Kekal tak sekarang? Kekal lah sebab belum dimatikan lah. Kekal tak? Kekal. Sebab apa? Sebab belum mati. Ada tak sifat kekal? Adamiyun. Tak ada sifat kekal di kita. Tapi apabila zat tubuh kita belum lagi dihancurkan oleh Allah, maka kita masih lagi bersifat dengan sifat kekal. Ada tak sifat kekal? Tak ada. Kita bersifat dengan gemuk ke, kuruh ke. Sifat gemuk ni amrun iktibari. Nak kata tak ada benar macam kekal tadi, tak. Nak kata ada benar macam kudrah, macam warna kulit, tak siapa tangga tu. Cuma reti. Zat seumpama tu gemuk, tubuh seumpama tu kuruh. Tu dipanggil amrun iktibari. Jadi kalau tak di kita, zat bicara lain, kita bicara sifat. Tapi zat kita ada, tubuh. Kalau kita bicara sifat, apa sifat yang ada di tubuh kita? Sifat gagah ada. Sifat putih hitam, warna kulit ada. Kita kekal tak? Kita kekal. Kekal ni, kita nak erti kekal dengan bahawa kita belum lagi dihancurkan oleh Allah. Kekal lah. Mana ada tak sifat kekal? Adami tak ada. Adapun kita bersifat dengan gemuk ke kuruh ke, itu amrun iktibari, tinggi sikit daripada tak ada, daripada adami tu. Penat sikit tau. Tak apalah, pagi-pagi ni boleh lagi. Kalau ke petang letih. Kalau maghrib sepanjang hari buat kerja letih pagi. Jangan balik musim penipala sudahlah. Jadi kalau betul-betul kita nak susung lah. Hak wujudi, hak atas sekali. Hak adami, hak tak ada, bawah sekali. Hal, ahwal, menengahi antara ada dengan tak ada. Amrul iktibari, rendah sikit daripada hal. Tapi tinggi sikit daripada adami. Dia gitu. Faham tak ni? Hak ada atas sekali lah ada ni. Hak tak ada, bawah sekali. Hal menengahi antara ada dengan tak ada. Nak kata ada pun tak boleh, nak kata tak ada pun tak boleh. Amrul iktibari ni rendah sikit daripada hal. Pada ni, hak bahasa kira-kira tu. Nak kata tak ada macam sifat kekal di tubuh kita, tak boleh kata. Nak naik tinggi sampai ke hal, tak sampai. Dia rendah sikit daripada hal. Jadi wujudi, hal, amrul iktibari, adami. Hak wujudi, tenaga di tubuh kita. Hak adami, kita kekal sekarang. Tak ni? Kalau hak hali tengah ni, sifat yang melekatkan tenaga di tubuh kita. Kaunuhu qadiran. Hak amrul iktibari, kalau kita kok besar, kecil, gemuk, kuruh. Kalau kita. Macam mana? Jadi hak sifat wujudi bagi Allah Ta'ala kudrah. Sifat adami bagi Allah Ta'ala, sifat yang tak ada tu, kidam bakok sampai ke wahdaniyah. Kaunuhu qadiran ni pecah dua pandangan. Satu pandangannya amrun iktibari. Perkara yang bahasa kira yang geti di fikiran akal. Tapi tak boleh tengok amrun iktibari ni. Tapi kalau jalanang sifat 20, kaunuhu qadiran bukan amrun iktibari, tapi sifat hal, sifat ahwal. Halun satu, ahwalun banyak, jamak sebab dia ada 7 tu. Kan maknawiyah ada 7 kan. Jadi halun tu satu kudrah, ahwal kudrah sampai ke kaunuhu qadiran sampai ke kaunuhu mutakalliman. Halun satu, kaunuhu qadiran. Ahwalun banyak, kaunuhu qadiran sampai kepada kaunuhu mutakalliman yang 7.
Jadi jalanan sifat 13, jalanan ni menafikan ahwal. Tak ada sifat peseng menengahi antara ada dengan tak ada tu. Tak ada sifat yang melekatkan sifat kuasa di zat Allah, tak ada. Tak ada ni. Dah kaunuhu qadirang tu. Tu ada kudrah di zat Allah. Tu maksud dia. Amru i'tibari. Bukan kata kaunuhu qadirang satu sifat yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah Ta'ala. Ahwal seumpama tu. Tak ada gitu. Tak ada. Tu jalanan sifat 13. Kaum ulama yang menafikan ahwal. Tak ada sifat pasal tu. Mana ahwalnya? Satu sifat yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah. Satu sifat yang melekatkan sifat iradah di zat Allah. Dia panggil kaunuhu muridan. Satu sifat yang melekatkan sifat ilmu di zat Allah. Kaunuhu aliman. Satu sifat yang melekatkan sifat hayah di zat Allah. Kaunuhu hayyam. Tak ada. Lepas tu kaunuhu muridan, ada iradah di zat Allah. Kaunuhu aliman, ada ilmu di zat Allah. Kaunuhu hayyan, ada sifat hayah di zat Allah. Ni amrun i'tibari, sifat 13. Kan? Untuk minggu ni, insya-Allah minggu depan kita sambung pula, ulang pula. Gitu jelah. Maknanya susah-susah berat-berat ni pun daklah kata senjoh tarik erek. Kawan tu reboh dah, erek lagi. Dak, slow-slow. Slow-slow. Tapi kalau slow-slow pun dak orang nak turut, tak apalah, bukan fardu ain. Apa dak orang nak turutnya? Tak masuk dah. Maknanya dak kuat mana dah, sebab habis dah, licin dah. Kekuatan akal ni ngaji ilmu dunia. Licin habis dah, kiki habis dah. Tinggal ngelah-ngelah baru nak ngaji ilmu hak fardu kifayah pula, payah sikit. Kalau fardu ain mudah. Hak fardu kifayah memang payah sikit. Habis dah nak hak kekuatan akal kita tu guna untuk ilmu dunia. Tapi mujurlah fardu kifayah, bukan fardu ain. Hak fardu ain setakat kita berpegang Allah ada sifat kudrah. Ada. Allah bersifat dengan sifat kudrah. Keadaan Allah yang kuasa. Keadaan Allah yang lemah. Tak sama sekali. Kaunuhu ajizan. Keadaan Allah yang lemah. Tak. Mana mungkin keadaan Allah yang lemah. Allah bersifat dengan sifat kudrah kan. Mestilah keadaan Allah yang kuasa. Kaunuhu qadiran. Sebab apa? Sebab ada kudrah di zat Allah. Bila ada kudrah di zat Allah, keadaan Allah yang kuasa. Memang kita pegang gitu. Tak pandai nak cerita pun pegangan kita tetap dah. Jadi kaul yang pertama ni kaul pandangan ulama yang menafikan ahwal, menafikan kaunuhu qadirah atas jalanan hak sifat 20 itulah. Hak kaunuhu qadirah satu sifat yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah. Itu sifat ahwal ada. Sifat 13 menafikan sifat ahwal seumpama tu. Inilah kaul yang pertama ni, kaul yang rajih yang kuat dalil ialah kaul Imam Asy'ari. Maka atas kaul ini, atas pandangan Imam Asy'ari ni, sifat Tuhan yang wajib kita mengetahui jalan tafsil, jalan satu-satu 13 jua. 13. Pada ni. Maka atas kaul ini, kaul yang pertama, sifat Tuhan, sifat Allah yang wajib kita mengetahui. Mana mengetahui kita berpegang jalan tafsir atas jalan satu-satu 13 jua. Mana 13? Iaitu dari wujud hingga kalam. Satu-satu dia wayak. 13 jua. Hak mana 13? Dicerita lagi pula. Mana 13? Iaitu dari wujud hingga kalam. 13 tu je. 13 tu je hak wajib kita berpegang secara tafsil. Kita berpegang secara ijmal, jangan lupa.
Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dalil maha suci Allah bersifat kekurangan. Ada langit, ada bumi. Tu kita bukan cara ijmal. Cara tafsil, kau yang pertama 13. Kau yang kedua di bawah 20. Itu je beza. Kemudian hak jalan 13 ni. Lepas tu kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman letak mana pula? Hak jalan sifat 13 dia tak tolak sifat kaunuhu qadiran, sebab itu ijma' ulama Allah bersifat dengan kaunuhu qadiran. Tak ada khilaf. Mana khilaf di sini? Khilaf pada maksud. Dan khilaf di sini, khilaf sama ada wajib berpegang cara tafsil ataupun cara ijma'. Itu je khilafnya. Bukan khilaf kaunu qadirah, satu pandangan kata sifat Allah, satu pandangan kata kaunuhu qadirah bukan sifat Allah. Bukan. Kaunu qadirah sifat Allah, ijma' ulama. Yang khilaf apa maksud kaunuhu qadirah? Yang terjemahannya keadaan Allah yang kuasa. Maksud khilafnya di situ. Dan khilaf pula ni, kaunuhu qadirah ni kita wajib berpegang atas jalan tafsir ataupun atas jalan ijmal. Tu khilaf. Ni hak jalan 13 ni guna pula. Hak kaunuhu qadirah dan yang baki. Yang baki tu yang tinggal lagi. Baki tu bahasa Arab. Baki ya baqaan. Tu bukan. Tu baki buka tu kekal. Di baki ni mana dia punya tasrih dia tak ingat. Tapi baki ni asalnya bahasa Arab. Kita tengok mula tasrih dia. Dan yang baki, yang tinggal lagi. Yang tinggal lagi ni jadi 13. Berpegang atas jalan tafsir 13. Lepas tu kaunu qadirah letak mana pula? Dan yang baki begini juga kita i'tikad. Kena letak molek ayat tu. Dan yang baki masih tu begini juga kita i'tikad. Mana? Iaitu ni hak begini juga kita i'tikad ni. Dan yang baki jangan kita baca dan yang baki begini, bukan. Dan yang baki hak tinggal lagi tu dah 13. Hak wajib mengetahui dan berpegang atas jalan tafsir 13. Tak ada ni. Patut 7 lagi. Dan yang baki 7 tu lah. Kaunuhu qadirah sampai kaun takliman. Begini juga kita i'tikad. I'tikad gini. Mana i'tikad ni? Iaitu sifat maknawiyah yang 7 kaunuhu qadirah sampai kaun takliman ialah sifat kesempurnaan bagi Allah juga. Inilah maksud wajib kita tahu dengan ijmal. Maknanya atas jalanan yang pertama, jalanan Imam Asy'ari, wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil 13. Secara ijmal, sifat kesempurnaan Allah tidak terhingga banyaknya. Apa dah ni? Dan sekarang ni hak sifat maknawiyah kaunuhu qadirah sampai kaun takliman ni sifat Allah, ijma' ulama sifat Allah. Lepas tu nak pegang macam mana? Sifat kaunuhu qadirah adalah sifat kesempurnaan bagi Allah, kita pegang secara ijmal. Cukup. Tak ada ni. Bila kita pegang cara ijmal, wajib tak kita tahu makna kaunuhu qadirah? Tak wajib. Tak wajib. Kalau berpegang cara tafsir, orang kena tahu satu-satu makna sifat tu. Wujud apa makna dia, qidam apa makna dia, baqa apa maksud dia. Kena tahu sungguh-sungguh. Tu cara tafsir bukan ngapa saja. Pada ni, apabila kaunuhu qadirah ni bukan atas jalan tafsir hanya 13. Sama bahasa kalam. Kena mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara satu-satu serta perinci. Kena fahamlah satu-satu tu. Kaunuhu qadirah tak wajib atas jalan tafsir, jalan ijma' je. Cukuplah. Kita pegang tu sifat Allah. Kaunuhu qadirah sifat Allah. Dah apa maksud kaunuhu qadirah? Tak pandai. Tak apa. Tak pegang cara ijma'. Cukuplah sifat Allah je.
Sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tak wajib secara tafsir kaunul qadirah ni? Kenapa tak wajib kita mengetahui maksud kaunul qadirah ni? Sebab maksud dia, makna dia sama je dengan kudrah iradah. Sama je. Dah apa bezanya? Kudrah satu sifat yang sedia kala ada di zat Allah. Dengan kaunul qadirah maksudnya ada kudrah di zat Allah. Apa beza? Hak tula je kan. Cukuplah kita pegang hak kudrah iradah. Dak reti kaunul qadirah pun tak apalah maksud dia apa pun. Sebab apa? Sebab maksud dia sama je walaupun sifat lain. Atas jalanan sifat 13. Hak tu mudah sebenarnya. Nak pergi pada sifat 20, kaunul qadirah satu sifat ahwal, sifat hal, sifat yang menangis antara ada dengan tak ada. Apa makna kaunul qadirah? Satu sifat yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah. Pening pula kita ni. Macam contoh, kudrah yang ada di tubuh kita ni ada tak ada kan? Sifat tanya ada tuan letak, tanya tak ada tak boleh nak gerak kitanya. Jadi macam mana sifat kudrah yang ada nak lekat di tubuh kita? Dia kena ada satu sifat lain pula. Nama dia kaunul qadirah. Satu sifat yang melekatkan sifat kudrah daripada tubuh kita biar duduk di tubuh kita jangan hilang. Sifat apa tu? Kaunul qadirah. Tu. Ada ni. Jadi kalau kata putih ni sifat yang ada. Putih lain. Zat kulit tu, kulit ni zat dia panggil, diri tubuh kita. Putih sifat yang ada di zat di kulit kita ni. Macam mana putih nak lekat di kulit kita? Ada satu sifat lain pula, namanya kaunuhu abyad. Apa dia kaunul abyad? Satu sifat yang melekatkan sifat putih di kulit kita. Payah pula kita ni nak pergi kot tu. Tu kata hak mudahnya jalanan sifat 13. Tapi kita masyhurnya jalanan sifat 20. Jadi kaunuh ni satu sifat yang melekatkan sifat di zat Allah Subhanahu wa taala. Itu qaul yang kedua. Satu-satu poin itu ulangnya 10 kali buang kali. Lebih dari 10 kali untuk minggu ni. Minggu depan ulang pula belah-belah kali kita ni. Payah sangat nak turut, makan koko minda banyak sikit. Ni koko minda wi ke cucu dak payah. Cucu kita otak dicergah. Yang mana? Otak dicergah molek lagi otak dia tu. Wi ketuk tak kira, ngaji tak faham-faham. Nak masuk kelas makan koko minda dahulu. Insya-Allah mudah sikit kita nak faham. Itu kau yang pertama. Yang kedua, sifat makna ialah sifat yang lebih atas makna lain. Mana apa? Mana ni maksud erti dia lain. Wallahu a'lam.